Cik. Hai. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kerana Cik sudi hadir dan berani menghadirkan diri ke sesi kaunseling pertama kita pada hari ini. Apa khabar Cik hari ini? Okay, selamat pagi juga kepada kaunselor. Okay, hari ini saya sihat dan emosi saya kurang baiklah. Emosi saya tak stabil hari ini. Sebelum tu saya nak tanya, selesa ke dengan kedudukan kita pada saat ini? Kalau tak, kita boleh ubah. Saya selesa dengan keadaan kursi macam ni. Okey. Sebelum kita memulakan sesi kita, saya akan jelaskan 3 penstrukturan yang penting dalam sesi kaunseling. Yang pertama adalah dari segi masa. Masa kita, sesi kaunseling ni selalunya berlangsung selama 30 minit hingga sejam. Tapi kalau Cik memerlukan lebih banyak masa, kita boleh lanjutkan sesi kita ke sesi seterusnya lah. Okay, seterusnya pula dari segi peranan. Yang pertama adalah peranan Cik sebagai klien adalah untuk menceritakan sebanyak yang boleh, dan juga peranan saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar segalanya dan membantu Cik mencapai matlamat Cik lah. Dan yang terakhir adalah dari segi kerahsiaan. Segala yang diceritakan di dalam bilik ni adalah hanya antara kita berdua. Segala rakaman atau apa yang saya catat juga hanya disimpan untuk rekod saya. Namun, perjanjian ini akan terbatal sekiranya saya mendapati Cik mencederakan diri atau orang lain. Saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Jelas? Jelas. Okay. Sebelum tu, boleh kita perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya Nuraimah Sarah binti Muhammad Nizam. Boleh panggil saya Ain. Saya asal daripada Kelantan tapi tinggal di Perak kerana ayah saya bekerja di sana. Saya merupakan anak sulung daripada 5 adik-beradik, dan saya juga daripada keluarga yang mempunyai masalah, iaitu mempunyai broken family lah. Saya itu saja. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Sarah Deborah Di Silva. Saya pelajar kaunseling kat Unimas, dan saya adalah kaunselor anda pada hari ini lah. Okey, kita mulakan sesi kita. Saya nak tanya Cik, apakah tujuan Cik datang ke sesi hari ini? Okay, tujuan saya datang ke sesi hari ini berkaitan dengan emosi saya, kerana dalam tempoh ni saya mempunyai emosi yang tidak stabil. Itu mungkin saya penat dan juga saya bermain dengan perasaan. As a human, kita tahu kita perlukan 5 basic needs, iaitu power, love and everything lah. So saya mempunyai masalah berkaitan dengan love. Jadi saya merupakan anak sulung daripada 5 adik-beradik. Saya anak sulung tak pernah mendapat kasih sayang daripada seorang ayah dan seorang mak. Tetapi saya perlu berkorban demi keluarga, itu demi adik-beradik saya dan juga demi ibu dan ayah saya. Saya menjadi tempat bergantungan dan tempat yang sangat memberi tekanan tinggi kepada saya. Memang dapat tekanan tinggi lah daripada ibu dan bapa saya. Daripada kecil lagi saya dipaksa untuk belajar. Itu demi untuk menunjukkan kepada adik-adik lain yang saya perlu berjaya dahulu berbanding adik-adik lain. Perlu menunjukkan ikon yang baiklah untuk adik-adik lain. Saya semasa UPSR, saya dipaksai oleh ibu dan ayah saya untuk memperolehi 5A dalam UPSR. Jadi semasa result keluar, saya memperolehi 2A sahaja. Itu menyebabkan ibu bapa saya sangat kecewa dan saya memang betul-betul memarahi saya akibat result tersebut. Dan saya tidak meminta untuk mendapat result tersebut kerana saya sudah mendapat usaha yang terbaik untuk memperolehi keputusan itu. Kemudian semasa PT3, saya juga dipaksa untuk mendapatkan 9A dalam PT3, tetapi saya hanya perolehi 5A kerana mungkin rezeki tidak membelahi saya. Dan ketika itu juga saya pun juga diremehkan kerana mendapat 5A. Seterusnya berkaitan dengan SPM, saya tidak memperolehi A langsung ketika SPM kerana masa tu saya mendapat tekanan yang hebat daripada family dan juga sekolah.
Masa tu saya baru berpindah ke sekolah berkenaan dan saya mendapat pressure ketika itu kerana ada seorang ustazah tu, dia memalukan saya di khalayak ramai. Di khalayak ramai menyebabkan student-student lain juga ketawakan saya dengan elahan ustazah tu, menyebabkan saya betul-betul tidak mendapat tidur untuk beberapa bulan. Jadi saya ke klinik mendapatkan ubat tidur je dan juga ubat penenang ketika tu. Lepas itu tu saya berkata dengan family pula. Family masa tu memang banyak problem. Semasa tu ibu saya banyak kali cuba untuk bunuh diri. Banyak pergaduhan lah ketika untuk saya mencapai SPM tu. Jadi saya tak dapat nak fokus untuk SPM. Jadi saya punya result amat jatuh lah pada ketika tu. Saya perlu jadi kekuatan untuk ayah saya dan ibu saya. Ibu saya emosi dia terlampau tidak stabil. Memang selalu tidak stabil. Jadi ayah saya pun sama juga. Jika ayah saya stres, dia akan lepas kepada family dan jadi mangsa adalah ibu saya. Dan ibu saya juga akan melepaskan benda tu, sama-sama melepaskan, jadi benda tu jadi isu besar untuk family saya. Dan saya akan jadi akan serve lah benda tu untuk kedua ibu bapa saya. So maksudnya Ain sebagai anak sulung ni, Ain memikul tanggungjawab yang besar lah. Sebab Ain diharapkan, diekspektasi oleh parents tu untuk capai akademik yang baik, result akademik yang baik, perlu jadi contoh yang baik kepada adik-beradik. Betul, saya sangat diberi pressure yang sangat tinggi dari segi, bukan sahaja dari segi pendidikan tapi juga dari segi kewangan. Iaitu saya berumur 15 tahun PG3, saya sudah bekerja part time untuk memperolehi sumber kewangan sendirilah. Sebab ibu bapa saya tidak memberikan duit kepada saya untuk saya berbelanja. Jadi jika saya nak, saya perlu berkumpul sendiri duit itulah. Family saya punya masalah kewangan. Walaupun ayah saya bekerja kerajaan, ayah saya selalu kehabisan duit. Kehabisan duit tu tak tahu ke mana, sebab dia duit gaji dia tu tidak diberikan kepada family pun, tapi malah ibu saya yang menanggung family. Maksudnya ibu saya bekerja peniaga, macam bekerja online, macam menjual online. Jadi daripada hasil pendapatan tu lah ibu saya beli makanan ataupun lauk-lauk untuk kami sekeluarga makan. Jadi kewangan juga menjadi isu lah untuk family saya. So maksudnya Ain ni jadi memberi sokongan lah sampai Ain nampak mak Ain ni dia dah kuat, dia dah stay strong, kuat untuk family. So Ain nak tolong juga lah dengan of course buat part time. Ain rasa sebab Ain buat part time tu mengganggu pembelajaran Ain sebenarnya? Macam mengganggu ambil masa macam tu? Sebenarnya tipulah kalau cakap tak ganggu, memanglah ganggu pelajaran. Sebab kita perlu fokuskan dua benda dalam satu masa, itu belajar dan juga kerja. So lepas habis PT3, masa tu PT3 kan biasanya petang kan kita ada kelas tambahan kan. So lepas petang ambil kelas tambahan tu pukul 5 tu baru boleh datang kerja apa semua sampai lah malam. Tapi malam kan kita biasa ada homework juga kan. So kita kena balik tu nak kena fokus homework. Kalau tak, nanti pihak sekolah akan telefon mak ayah kita untuk laporkan kita minta siap. So jadi benda tu akan tambah masalah. Jadi bagi saya memang betul-betul pressure lah benda tu. Memang mengganggu lah bagi saya. Dan saya memang anak sulung tu memang tak pernah dapat langsung kasih sayang. Sebab memang saya daripada kecil hidup untuk berdikari. Jadi saya akan sentiasa berkorban untuk adik-beradik saya. Dan ketika saya masuk ke Unimas ni pun duit saya juga, sebab mak ayah saya tak dapat nak bantu. Jadi duit yang diorang ada, diorang akan bagi kepada adik-beradik saya lah. Saya ada adik yang IPT juga, itu di Kelantan Politeknik Kota Baru. Jadi duit tu akan dia salurkan kepada adik saya. Jadi mak saya tidak menyalurkan duit tu kepada saya sebab mungkin saya dah biasa hidup berdikari. So macam mana Ain
handle diri sendiri, macam mana dapat duit tu untuk tampung diri sendiri makan minum, sebab perbelanjaan pelajar dekat IPT ni tinggi. Betul. Jadi saya menggunakan PTPTN. PTPTN hanya akan dapat 900 lepas tolak semuanya. 900 tu untuk 4 bulan. Jadi saya mungkin akan kerja sekejap-sekejap di mana-mana. Contoh kat college kan ada koperasi kan. So saya bekerja sekejap atau di nak store sekejap untuk free duit tu, dan saya akan manage. 1 bulan saya hanya akan keluarkan 100 saja. Sebab itu je cara untuk saya dapatkan untuk jimat lah. Lagi-lagi kan tiket untuk balik ke Semenanjung pun sudah berapa kan. So memang kena spend lah duit untuk tiket tu. Macam hari raya hari tu kan memang cuti panjang. Jadi saya sempat bekerja sekejap untuk menampung balik ke Unimas dan untuk pulang ke semula. Jadi saya boleh dapat income dalam 2,000 dalam tempoh cuti yang raya hari tu. Jadi saya kena ada backup plan lah sentiasa untuk berkaitan kewangan. Lagi-lagi sekarang ni kerajaan dah bagi 200 untuk student. Jadi alhamdulillah lagi boleh menampung lah tiket untuk pulang ke Semenanjung lepas habis semester. Tadi Ain cakap Ain guna 100 untuk sebulan. Macam mana Ain boleh mencukupkan 100 sebulan tu? Saya seminggu tu saya akan makan 2-3 kali je nasi. Kan kalau di Mas Cafe kan kalau sekali makan pun dah RM10 kan. So kalau kita 10 darab dengan 30 dah 300 kan. So mungkin dalam seminggu tu 2-3 kali je. Macam tu. Macam seminggu tu cuba habiskan 50. Macam sebulan tu 50 je untuk makan. Kalau nak lebih sikit pun mungkin 70. Yang lain yang lebih-lebih tu Maggi lah, ataupun biasanya puasa lah. Macam tu. So Ain lebih banyak berpuasa makan Maggi lah. Walaupun sebenarnya itu dah baik untuk kesihatan Ain tahu tapi kan? itu je untuk hidup. Itu je cara untuk hidup. Sebab lagi-lagi yang kita ni Semenanjung, so memang kena prepare awal lah. Tiket, kena ada emergency duit apa semua, kalau ada kematian apa semua. Jadi kita perlu berkorban lah benda tu. Nak hidup di zaman student sekarang bukan senang. Sebab nak beli makanan pun kadang-kadang susah juga. Macam biasanya kalau tak beli Maggi, saya akan beli spaghetti ke, macam masak lah. Akan cuma masak. Jadi kalau masak tu biasanya ada tempoh 4-5 hari jugalah masak tu. Jadi benda tu jimat lah. Dengan 4-5 hari masak tu dengan berbajet RM10. So dah berapa? Dah boleh limit 100 lah maksudnya. So Ain memang plan betul-betul lah apa yang Ain buat supaya mencukupkan cukup 100 duit tu. Untuk sepanjang Ain dekat sini, Ain ada buat benda lain-lain, masak Maggi contohnya. Akan kalau lebih sikit pun dalam 20-30 juga lebih sikit kan. Sebab kita kena betul-betul manage untuk emergency apa-apa semua kan. Bila nak balik ke apa semua. Lagi-lagi untuk semester ni kan kita banyak dengan program, banyak keluar sendiri duit kan. So memang benda macam tu memang kita tak boleh nak lari apa lah. Macam tetap kena kerja, tetap kena cari apa semua. Kalau if macam tak cukup ni, kita memang kena kerja lah masa tu. So macam mana Ain menghadapi kalau contohnya ada godaan-godaan gerai-gerai, kawan bawa lepang macam tu? Biasanya kalau kawan nak lepak, dia tahu dia takkan ajak. Dia memang takkan ajak. So Ain dah selalu tolak dah? Memang selalu tolak sebab kita tahu kita tak kemampuan macam dia orang. Jadi kita hidup je kita sendiri. Kalau berkaitan dengan godaan tu, yelah kita kan macam kadang-kadang terlepas juga kan. So kita manage balik lah. Total tu okay, berapa je balance kita boleh guna. So kat situ kita manage lah. Macam tu. Lagipun makan-makan ni bukan hari-hari selalu. Macam ada mungkin seminggu, macam sebulan tu sekali je kan. So macam tu lah. Bila sekali beli pun paling maksimum habis pun 30 kalau paling maksimum pun. So kita ada balance lagi 70. So 70 tu boleh nak guna. Mungkin kalau terlebih sikit kita nak cukupkan 100, mungkin 170 guna untuk bulan tu. Macam tu. Macam tengok
macam mana keadaan. Mungkin kita boleh kurangkan untuk bulan lain. Mungkin contoh bulan puasa tu kan, kita tak guna banyak sangat duit, just guna untuk tiket. Buat makan, kita dah ada makanan kat rumah, so lepas tu kerja, so macam benda tu kita boleh manage lah, macam untuk ke sini tu. So buka puasa, sahur dengan buka puasa apalah menu makan Ain? Saya memang tak sahur. Memang daripada kecil memang saya tak bersahur. Tapi yang lain, family lain semua sahur. Macam saya kat kerabat dengan keluarga tu sangatlah renggang. Berkaitan dengan makan ke, memang sangat renggang. Contoh orang family lain akan makan satu meja, akan bercakap apa semua kan. Macam saya tidak, macam masing-masing makan waktu sendiri je, waktu yang bila dia nak makan. Berkaitan dengan puasa pun, saya dengan ayah saya memang tak turun makan. Kalau buka puasa? Bersahur. Kalau bersahur memang saya dengan ayah saya memang tak turun makan. Lepas tu berkaitan dengan family, ayah saya jarang, memang selalu dia shift petang. Jadi memang kita orang sekeluarga memang jaranglah buka bersama family. Lagi-lagi bila adik-adik semua jauh kan, macam adik saya yang kedua tu kan dia Kelantan kan jauh. Jadi untuk kita orang buka puasa satu family tu untuk tahun ni tak ada lah. Macam tahun lepas pun sebelum ni pun memang adik-adik yang lain buka puasa dengan kawan-kawan apa semua. So memang kita orang satu keluarga tak pernah buka puasa satu meja sekali. Keakraban keluarga tu agak kurang lah, sebab tu kita orang kurang kasih sayang daripada family. So maksudnya kan kalau berbuka puasa ni dia adalah satu momen yang kita share dengan keluarga. Kan dia bermakna lagi-lagi bagi Muslim. So maksudnya Ain tidak dapat rasalah benda tu dengan keluarga Ain. Dia bukan setakat puasa, raya pun tak merasai hari raya bersama keluarga. Macam family lain saling bermaafan apa semua. Macam kawan kami tak, ayah beraya di rumah keluarga ayah, mak beraya di keluarga mak. Jadi kami tak pernah beraya satu family. Kalau anak-anak pula beraya dengan mana? Saya akan macam siapa yang nak ikut ayah, siapa yang nak ikut mak macam tu. Jadi biasanya saya akan ikut mak lah, sebab saya lebih rapat dengan family mak berbanding family ayah. Macam tu. Saya memang macam saya cakap lah, keakraban keluarga tu sangatlah tidak ada dalam hidup saya. Macam family day, kami tak pernah ada family day. Tak pernah langsung dalam hidup. Family day dalam keluarga kecil ke atau keluarga besar? Kecil dan keluarga besar tak pernah Memang ada. tak pernah ada. Memang lepak-lepak ke apa? Tak ada. Kita orang tak pernah meluah antara satu sama lain, dan kita orang tak pernah share satu sama lain. Memang macam hidup stranger lah dalam rumah tu, walaupun kita family. Macam tu. So apa yang dapat saya lihat dari Ain ni, Ain macam seperti yang Ain sedia maklum, Ain tahu tentang 5 basic needs tu. Ain sedar Ain kurang love dari keluarga lah, kasih sayang dari keluarga. Sebab dari yang Ain kongsikan, saya nampak Ain kurang ada masa dengan keluarga. Nampak pergaduhan antara ibu bapa tu, di mana Ain ada masanya Ain perlu masuk campur dan menjadi orang yang meleraikanlah pergaduhan tu, memberi sokongan kepada ibu Ain. Dan seterusnya Ain juga penguat bagi adik-adik Ain. Jika kadang-kadang kita tahu kan kalau ibu bapa kita macam bergaduh ke apakah, orang susah mengawal emosi dorang. Jadi Ain sebagai anak sulung, Ain terpaksa kuatkan diri sebab adik-adik lain tak dapat tolong kan. Orang masih kecil lagi, semua tak faham. So dari apa yang saya nampak, Ain tahu keadaan keluarga Ain, macam mana keadaan kewangan ayah, keadaan ibu. Lepas tu Ain cuba cari solusi untuk tak menyusahkan parents. Ain cukupkan kewangan yang ada. Jadi macam saya cakap lah, macam keluarga tu memang paling support penting lah dalam kehidupan kita. Kalau bukan family, siapa lagi support sistem kita? Tapi itulah hakikat kehidupan saya sebagai anak sulung yang perlu kuat. Saya kadang-kadang memang menangis je dalam bilik sebab fikir macam rasa macam diri sangat-sangat tak kuat. Rasa macam tak mampu nak hadap benda tu. Tapi siapa je kita boleh luar macam tu kan. So itulah rasanya macam tu. Sebab kita dari kecil membesar dengan keluarga. Jadi kita memang sangat memerlukan support system dari orang tu. Kita perlu kasih sayang dari orang. Jadi bila kita dah membesar dengan orang, kita dah dapat kasih sayang yang secukupnya, memang kita rasa kurang, kita rasa macam ada yang salah dengan diri kita. So sekarang ni saya nak tanya Ain,
apa yang Ain mahukan dalam hidup Ain sekarang ni? Saya mahukan orang memberi kasih sayang kepada saya sebab saya tidak mendapat kasih sayang yang sepatutnya saya nak. Macam saya, kalau saya nak sangat rasa macam mana family orang lain rasa erti kasih sayang tu. Saya tak dapat benda tu sebab saya pun tak nak upah family saya macam mana sebab dah dikatakan dia dalam comfort zone yang selesa. So kita pun tak boleh nak rasa apa-apa kat ibu bapa kita sendiri, family kita sendiri. So saya mengharapkan yang saya dapat rasa kasih sayang daripada seorang ayah, seorang ibu dan juga adik-beradik yang lain sebelum ajal tiba lah. Saya nak juga rasa macam ada satu meja, boleh berbincang, boleh bercakap, suka-suka, happy-happy seperti family lain. Macam sekarang ni saya tak dapat lagi yang macam tu. Mungkin saya masih belajar dan adik-beradik lain juga belajar. Jadi mungkin lepas pada graduate mungkin kita boleh tengok macam mana benda tu, macam mana pergerakan proses tu. Sebab benda ni pun ambil masa kan, bila kita nak memperbaikkan satu benda tu mengambil masa. Jadi saya trust kepada masa tu. Jadi saya biarkan masa tu berlalu dan saya ikut flow masa tu. Jika baik ke arahnya, maka baiklah. Jika sebaliknya, saya perlu take action lagi lah. Maksudnya saya perlu berusaha lagi keras untuk keadaan family saya. Itu adalah dari apa yang Ain mahukan lah. So Ain mahukan kasih sayang, Ain mahukan at least adalah masa-masa bersama keluarga yang Ain dapat rasakan. Sebab itu apa yang Ain mahukan dari kecil, dari dulu lah kan. Okay. Seterusnya silakan tanya Ain dari segi apa yang Ain buat sekarang, yang Ain telah lakukan untuk mendapatkan kasih sayang tu. Apa yang saya lakukan sekarang ni adalah saya selalu menelpon ibu saya. Sebab saya nak dia tahu yang bahawa anak yang jauh sekarang ni ada dengan dia, sentiasa ada dengan dia. Saya cuba memberi kasih sayang saya sebagai anak kepada ibu, walaupun ibu tidak memberi kasih sayang kepada seorang anak. Sebelum kalau kita nak apa yang kita nak, maksudnya kita yang kena buat dulu, bukan orang yang buat kita. So bila saya tunjukkan benda tu, saya mengharapkan ibu saya nampak yang saya ni memerlukan kasih sayang daripada dia. Jadi saya bagi kasih sayang saya bagi dia, dan dia pun juga perlu memberi kasih sayang saya kepada saya. Dari pandangan saya itu tidak adalah tindakan yang betul. Saya rasa kadang-kadang kita tak boleh harapkan orang buat dulu, kita kena tunjukkan dahulu baru orang boleh lihat. Okay, dari apa yang Ain telah buat tu, Ain cuba untuk reach out kepada mama Ain, Ain cuba telefon dia untuk merapatkan hubungan. Ain rasa apa yang telah Ain perolehi dari evaluate apa yang Ain buat tu, apa yang Ain dapat? Sebenarnya benda tu jadi proses sangat baik sebab saya bukan saja menelpon ibu saya tetapi ayah saya juga. Dan Alhamdulillah sekarang ni ibu dan ayah saya banyak memberi masa kepada saya, dan diorang sendiri kadang-kadang call saya sendiri tanya macam mana makan, macam mana buat apa, macam apa-apa diorang nak tanya pun diorang call terus. Macam tak perlukan orang tengah lah untuk bercakap dengan saya. Dulu memerlukan orang tengah untuk bercakap saya, untuk tahu something. Sekarang ni tak, diorang straight the point, terus call. Macam saya rasa macam prosesnya amat baik lah. Macam maksudnya menjadilah apa yang saya buat tu. Selalu menelpon walaupun cakap kosong ke apa semua, tapi benda tu memberi impact yang baik lah untuk saya dan keluarga saya semakin akrab. Dan adik saya pun sekarang ni pun banyak call saya, banyak kongsi dengan saya. So saya macam alhamdulillah, mungkin dah ada petunjuk-petunjuk yang baik untuk kami, untuk keakraban keakraban kembali keluarga tu. Betul, sebab saya rasa lah kan, apabila kita yang belajar IPT ni, kita apabila kita berjauhan dari keluarga, disitulah dimana benda-benda yang kita tak sangka akan berlaku akan berlaku. Contohnya hubungan kita dengan keluarga adalah lebih rapat tanpa kita sedari. Walaupun orang cakap bila berjauh dengan family ni makin kurang masa, tapi bagi saya berjauh dengan family tu akan merapatkan lagi. Sebenarnya itu adalah punca menyebabkan orang tu nak rapat kita, macam makin nak call kita. Kalau dekat rumah mana dia nak cakap, tapi bila kita duduk jauh baru macam awal tahu, macam sedar benda tu. Dengan satu benda itu boleh membuatkan kita akrab lah. Macam ada setengah cakap bila berjauh dengan keluarga dia orang tak dapat masa dengan keluarga. Sebenarnya tak.
Korang boleh dapat je masa dengan keluarga tu sebenarnya. Cuma korang nak atau tak nak je. Itu je jawapan dia. Memanglah kita tak dapat nak face to face tapi kita boleh dengar suara. Suara tu sebenarnya adalah satu medical. Orang cakap kalau kita dengar suara orang tu pun kita dah boleh tenang. Sebab suara tu adalah medical untuk bagi ketenangan kepada seseorang tu. Bagi saya macam saya dengar suara ibu saya rasa tenang. Maksudnya macam masalah saya hadap masa tu macam dia macam terlerai macam tu. Sebab tu orang cakap suara voice tu adalah medical untuk kita sebenarnya. Sebab itu suara yang kita selalu dengarkan dulu dekat rumah. Walaupun dulu mungkin kita dah bosan dengar suara itu hari-hari, tapi bila kita berjauh ni, itulah yang menjadi ubatkan kepada masalah-masalah kita. Okay, seterusnya saya nak tanyakan, Ain dah explain apa yang Ain mau kasih sayang. Ain juga ada cakap apa yang Ain telah buat. Dan seterusnya apa yang Ain perolehi adalah Ain fikir apa yang Ain buat tu apa kesannya kepada Ain. Seterusnya saya nak tanya, apa plan Ain yang seterusnya? Okay, plan saya seterusnya adalah saya nak pastikan setiap kali saya nak ubah cara gaya hidup family saya lah. Maksudnya sekarang ni saya nampak dah ada proses-proses yang baik. Jadi saya saya akan cuba minta dengan ayah saya untuk kita sama-sama ada holiday satu family. Mungkin itu lagi merapatkan keluarga. Kalau bab keluarga saya boleh tolong cari, cuma saya perlukan keakraban keluarga. Mungkin saya akan cuba untuk membawa family saya ke zone yang lain yang bukan kebiasaan diorang pun. Macam bercakap dalam satu meja makan ke, bercuti ke, macam sama-sama tengok TV sama-sama ke. Saya akan cuba buat something yang orang lain macam family saya tak pernah buat, tapi orang yang pernah buat. Jadi benda tu mungkin buat boleh faham each other lah. Saya rasa itulah plan saya setakat ni sebelum saya graduate. So saya suka dengan plan Ain. So plan Ain ni simple dan benda yang boleh dicapai. So Ain cakap tadi Ain nak plan nak makan sama-sama, pergi holiday. Benda tu boleh dicapai sebenarnya, cuma memerlukan masa dan kerjasama dari ahli keluarga masing-masing lah. Sebenarnya kan kita buat benda tu kan kita tak pernah alami. Makan dengan keluarga jalan sama-sama, memang kadang-kadang kita akan rasa macam pelik kan. Rasanya macam betul ke macam ni, macam nak menerima tu susah. Tapi bila kita fikir balik, itulah cara terbaik untuk kita semualah. Mungkin family tak dapat terima lagi benda tu, tapi bila dia dah jadi kebiasaan, mungkin lama akan menerima. Macam apa-apa pun kita kena trust pada proses tu. Kena take time benda tu. Tak boleh nak terus dapat macam tu. Kena ambil masa lah. Sebab bukan senang kita nak ubah daripada comfort zone kepada yang ke zone yang lain. Macam tu lah. So kita dah dengar apa yang Ain telah inginkan, apa yang Ain buat dan apa yang Ain plan juga. So sekarang sesi kita telah hampir ke penghujungnya. Sebelum saya tamatkan sesi ini, saya akan simpulkan sesi kita pada hari ini lah. So hari ini Ain telah pertama kali kita buat sesi counselling. Ain telah kongsikan kepada saya yang Ain sedar yang Ain ni kurang kasih sayang dari keluarga. Sebagai anak sulung, Ain terpaksa memikul banyak tanggungjawab dan Ain rasa macam kurang lah. Dan Ain inginkan kasih sayang dari keluarga tu sebenarnya. So kita dah buat planning tadi. Planning kita adalah Ain ingin mendekatkan diri dengan keluarga dengan lebih mendalam, dan saya harap Ain dapat capailah matlamat Ain hari ini. Terima kasih kerana sudi datang ke sesi hari ini Ain. Terima kasih juga kaunselor sebab sanggup mendengar cerita saya. Semoga kita berjumpa di next session lah.